Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang dihormati Fadilatul Syekh Dr. Zahid Siddiq, guru kami, daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan yang saya hormati, kepada panelis iaitu Fadilatul Ustaz Iqbal Zain, kepada Fadilatul Kiai Nur Hidayat, dan kepada Dr. Yusri Mazlan selaku Imam Besar Negeri Sembilan, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para immah, para masyayikh, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Waktu tak banyak, cuma saya disuruh menjelaskan tentang penjelasan isu-isu tarekat Naqsyabandiyah Aliyah. Jadi isu ni hangat setelah di masjid ini, iaitu bulan Mac yang lalu atau akhir Februari atau awal Mac, penjelasan zikir hu, dan setelah penjelasan zikir hu dilanjutkan dengan perbahasan tentang tarekat Naqsyabandiyah Aliyah. Sebenarnya tarikat ini dah selesai. Ini saya nyatakan bahawa dah selesai, akan tapi dibangkitkan kembali. Tak ada masalah, insyaAllah kita beri penjelasan pada hari ini. Jadi isu sebenar adalah iaitu berkaitan tentang fatwa ataupun bukan fatwa, atau keputusan, kita panggil itu, keputusan Muzakarah MKI tahun 2000 yang menyesatkan tarikat Naqsyabandiyah Aliyah pimpinan Syekh Nazim Al-Haqqani terjadi. Yang herannya, ketika diumumkan atau disebutkan oleh Sahibus Samahah Mufti Kerajaan Negeri Selangor pada bulan Mac bahawa tarikat ini sudah ada pindaan, ataupun ketua atau pengurusi muzakarah yang menyatakan tentang tidak lagi dipakai tahun 2000, banyak yang bertanya kenapa dari haram jadi halal. Ini pertanyaan yang selalu diuraikan, disebutkan. Cuma saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, pernah tanya tak kenapa tahun 2000 diharamkan? Pernah tahu tak mana-mana kat sini kenapa fatwa tahun 2000 menyesatkan dan mengharamkan tarikat ini? Keluar dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini bahkan ada AJK ataupun beberapa ilmuwan yang menyebut dalam Facebook, oh hujah tahun 2000 sangat kuat, maka kita kekalkan dan lain-lain. Nak tanya, kuat ada dibahas tak? Ada dipanggil tak perbahasan tersebut? Maka kita sebagai manusia iktiraf, kajian seorang ahli akademik, saya sebagai seorang ahli akademik, apabila kita mengkaji, kita menemukan penulisan kita yang terdahulu mungkin ada salah, adalah biasa kita merevise penulisan kita. Saya pernah dan saya akui ada beberapa kesalahan dalam penulisan-penulisan akademik yang saya tulis dan kita revise, benda biasa. Begitu juga dengan apapun keputusan seperti keputusan Muzakarah MKI. Kita tahu sejarah ASB yang pernah diharamkan, ada fatwa baru yang menghalalkan kerana ada perkara-perkara yang dibahas. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, mungkin kalau nak bahas every single thing kita tak cukup pada hari ini kerana waktu yang sempit. Kita ulas beberapa isu yang boleh saya sebut di dalam ini. Pertama adalah isu sanad yang akan kita bahas, tapi sebelum kita masuk dalam isu sanad, kita kenal dulu tarikat ni apa sebenarnya. So tarikat ini sekarang dipimpin oleh anak beliau, iaitu Syekh Muhammad Adil Al-Haqqani, iaitu lahir pada tahun 1957, iaitu anak pertama Syekh Nazim Al-Haqqani, membesar di kota Damaskus. Beliau menuntut ilmu di Ma'had Fath Al-Islami. Siapa yang belajar di Syria akan kenal Ma'had Fath Islami. Dia boleh setara dengan Al-Azhar dari segi takwinul ilmi. Bukan adad talabah, bukan jumlah pelajar, tapi takwinul ilmi Ma'had Fath Islami sangat kokoh. Jadi kita tahu, kita iktiraf itu adalah institusi yang agung. Beliau lulus di sana dan sambung di Mujama' Abu Nur Damsyik di bawah Syekh Ahmad Al-Kuftaruh, mantan Mufti Syria almarhum. Jadi Syekh Ahmad Kuftaruh juga rakan dan sangat baik akrab dengan Syekh Nazim Al-Haqqani di Damaskus. So di sini beliau juga terkenal pada hari ini setelah mengganti ayandanya, dijemput di berbagai forum termasuk di Maghribi, di Indonesia, dan tempat-tempat lain untuk perbincangan dan diskusi isu tarikat. Pengiktirafan ulama, kita bagi tahu kenapa ada revision. Simple dia macam ni. Kalau ajaran ini betul-betul sesat,
takkanlah ulama sebesar Syekh Ali Jumaah mengiktiraf. Syekh Ali Jumaah ini boleh buka rujuk YouTube, ada Syekh Ali Jumaah mengiktiraf pernah bersama beliau, dan tak percaya dengan beliau yang beliau lihat langsung menjaga sunnah seperti itu. Tiba-tiba banyak orang membuat tuduhan, andai-andai kononnya tak solat lah, kononnya meninggalkan tak nak solat Jumaat lah, dan pelik-pelik. Ini Syekh Muhammad Abdul Huda Yaqubi, ulama besar di Masjid Al-Umawi yang sekarang berada di Syria. Beliau guru saya yang saya belajar langsung dari beliau, dan saya tanya direct dan beliau sebut secara direct, beliau kenal secara peribadi terus direct. Beliau mengiktiraf iaitu kesolehan dan iaitu sisi keahli sunnahan beliau, iaitu Syekh Nazim Al-Haqqani, iaitu Habib Ali Jufri. Habib Ali ini kita terkenal lah di dunia dalam video beliau. Lalu Syekh Tahir Qadri dari Pakistan, mungkin ada yang menganggap beliau sesat dan lainnya, tapi kita kembali kepada ilmiah, kita rujuk kitab-kitab beliau. Beliau diiktiraf di dunia Islam, hatta Habib Omar mengiktiraf Syekh Tahir Qadri. Syekh Hasan Ash-Shinawi, iaitu daripada Masyikhah Turuq Sufiyah University Al-Azhar Asy-Syarif. Syekh Hasan Shinawi ini saya dapat tahu direct daripada Syekh Murtada rahimahullah, mantan mufti Negeri Sembilan. Pada tahun 2013 saya tanya direct. Pada waktu itu kawan sahabat saya yang hadir memang boleh confirmkan, dan beliau cerita, nanti akan saya ceritakan di belakang, ada belakang sekali di akhir. Okey, saya akan sebutkan tentang kisah tersebut. Dan beberapa ulama lain, Syekh Abdul Hadi Kharsah yang datang ke Negeri Sembilan tahun 2018, kita bertemu langsung dan bertanya. Boleh tanya Syekh Rauf Tampin, dia juga ada pada waktu itu. Lepas tu Syekh Abdul Razak Halabi Ma'rifat Al-Islami, anak beliau dulu di Zawiyah di Kuala Lumpur, iaitu Syekh Zakwan, kita panggil Zakwan, dan sekarang sudah pindah ke Kanada. Rakan baik kepada saya kenal beliau, sangat kenal. Syekh Saleh Farfur dari Syria, Syekh Abdul Rahim Al-Qaznawi dalam tesis PhD-nya, Abdul Aziz Kubaiti di Morocco dalam tesisnya, dan lain-lain. So buktinya, ini adalah bukti. Jadi kalau kita nak main persepsi, kita boleh main lama dah. Tapi ini surat yang anak kepada Syekh Saleh Farfur, iaitu Syihabuddin, Dr. Syihabuddin Farfur, tulis dengan tangan beliau, menyatakan waqad kana al-ulama al-madhkuruna radina anhu waqad anha ad-dirasa fi ma'had Fats sanata 73 wa 900 wa alf tahun. Jadi ulama-ulama yang telah disebutkan, Muhammad Saleh Farfur, Abdul Latif Farfur, Abdul Razak Halabi, Adib Kalas dan lain-lain mengiktiraf dan redha akan dia, Syekh Mehmet ini, iaitu dan dia lulus Madrasah Fat Islami pada tahun 1973 Masehi. Okey. Ini ditulis tahun 2019 di Istanbul. Ini adalah bukti yang ada di YouTube, di Facebook, Syekh Abdul Huda Yaqubi, bagaimana dia memuji Syekh Nazim, bahkan menisbahkan Syekh Nazim ketika kewafatan Syekh Nazim sebagai mata al-Qutbul Waqti Syekhul Arifin. Ini disebut Qutbul Waqti. Bukan saya, bukan siapa-siapa, tapi Syekh Abdul Huda Yaqubi yang meletakkan recognition dia. Syekh Abdul Huda Yaqubi masih hidup pada hari ini, boleh tanya direct dengan beliau. Ini bagaimana recognition yang diberikan. Okey, beberapa recognition. Lalu Negeri Sembilan, di negeri ini telah iaitu menetapkan atau mendaftarkan secara rasmi tarekat ini pada tahun 2018. Bukan pakai daftar saja, bukan yang tuduh payung kuning dan lain-lain, bukan. Pada 2016 memang dipanggil pihak tarekat, ditanya soalan 3 jam lebih. Dr. Yusri Mazlan juga termasuk yang hadir pada waktu itu. Boleh tanya nanti waktu Q&A. Dan dijawab semua isu tarikat telah diselesaikan mengikut apa kita panggil mizan tasawuf, mengikut metodologi tasawuf adalah sesuai ahli sunnah wal jamaah. Kalau pakai metodologi yang lain, kita tak boleh buat apa. Okay? Dan ini dari keputusan Muzakarah MKI yang dikeluarkan oleh Sahibu Samahah Datuk Mufti Negeri Selangor, iaitu ayahanda kami, dan juga adalah kenyataan media yang diberikan oleh pengurusi Muzakarah MKI, kerana Muzakarah itu benar-benar terjadi, bukan dibuat-buat, bukan, ini benar. Dan pengurusi juga menyatakan bahawa keputusan tahun 2000 ini tidak lagi terpakai, boleh rujuk. Lalu Titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, yang mana juga menyatakan posisi MKI dalam bab ini, boleh dirujuk dalam yang kita semua tahu yang dikeluarkan pada bulan April yang lepas. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, katanya dengan syarat ikut akidah dan syariah ahli sunnah wal jamaah. Yang ni tak ahli sunnah lah, sebab itulah kita kata syarat, tapi dia tak ahli sunnah, so tak boleh lah pakai. Nak kaburkan
Ini keputusan ataupun yang telah dikeluarkan oleh Sayyidul Samahah, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, jelas menyatakan apa? Mendapati ia tidak bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan disiplin ilmu tarekat tasawuf. Jadi ba'da dirasah, dia tidak bercanggah dengan ilmu tarekat tasawuf. Jadi, dan ini keputusan fatwa dari negeri Sabah, okay, dan juga negeri Perak yang terakhir dan terbaru, pewartaan pada 2022, iaitu baru bulan lepas ni lah, bulan Julai yang lalu. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi bila ditanya kenapa dari haram jadi halal, this is the fact. Ini adalah fakta dia. Ulama luar tak pernah ada masalah. Al-Azhar tak pernah declare sesat. Turki tak pernah declare sesat. Erdogan datang jumpa Syekh Nazim. Syekh Mahmud Effendi sangat baik dengan beliau, almarhum. Dan Syekh Mehmet selalu menziarahi Syekh Mahmud Effendi, seorang yang mulazim, dan beliau seorang tarekat Khalidiyah, Naqsyabandiyah Khalidiyah. Di Indonesia ada Jatman, Jam'iyah Ahli Tarekat Mu'tabarah Nahdlatul Ulama, pimpinan Habib Lutfi, jelas-jelas menyatakan tarekat ini mu'tabarah dengan mengikut metodologi tasawuf. Tiba-tiba di Malaysia ada masalah. Tiba-tiba masuk Malaysia tahun 2000 sesat. Apa sebab sesat dia? Tak pernah ada orang tanya ke? Kenapa bila 2022 je, tahun 2020 diluluskan, kecoh dia tahun 2022, pertanyaan, kenapa tukar fatwa? Allergic tukar fatwa tu macam allergic. Tak, kita sebagai seorang ahli ilmu, kita menilai dengan ilmu. Correct? Dan kita tahu bahawa kalau kita beli buku di Kerajaan Negeri Sembilan, buku Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, buku biografi atau saya panggil manaqib, biografi Syekh Murtada. Dalam tu ada kisah tahun 1980-an. Syekh Murtada menceritakan dan dikot penulis bahawa tahun 80-an tarekat Ahmadiyah Idrisiyah di Negeri Sembilan akan disesatkan di peringkat kebangsaan. Maka terjadilah perdebatan yang panjang, lawan, tapi kerana tarekat ini diamalkan dan merupakan tarekat Sahibus Samahah Mufti Negeri Sembilan, dengan perjuangan yang keras tidak berhasil disesatkan. Ini cerita dia, kisah dia tahun 1980-an. Berarti kita nak tanya, apa metodologi yang ketika itu diguna pakai oleh seorang tokoh yang ada disebut dalam buku tersebut, iaitu Syekh Abdul Fattah Harun, Profesor Abdul Fattah Harun. Apa metodologi yang dia pakai untuk menyesatkan tarekat tersebut? Itu yang perlu kita revise dan kita tengok sesuai tak dengan metodologi tasawuf secara ilmiah, bukan emosi, bukan kerana kerana just allergic. No, kita kena ikut metodologi dia. Maka saya bersebut di sini sebahagian daripadanya. Pertama adalah isu yang berbangkit dari masalah silsilah. Ya, sebab dikatakan dan baru-baru ni keluar lagi bergaduh tentang istilah silsilah. Salah satunya dia kata, ini yang dikhabarkan kepada pengkaji kepada saya lah, iaitu pembentang, sebab bukan kami yang menulis kertas kerja pembentangan isu tarikat ini. Bukan, yang menulis adalah panel pakar tasawuf. Panel pakar tasawuf JAKIB. Okey. Dan di dalam laporan yang dibentangkan di Ipoh baru-baru ini, di Ipoh 5 ke 2 Ogos, iaitu isu silsilah dianggap tidak muktabar kerana tidak wujud dalam kitab-kitab sunan. Tidak wujud dalam kitab-kitab sunan atau Bukhari Muslim. Hanya diperakui oleh ulama tasawuf sahaja. Kalau itu alasan dia, maka qiraat tuan-tuan ni batal lah. Tak ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi. Semua tarekat sesat. Tak ada satu pun sanad tarekat tasawuf ada dalam kitab sunan. This is one of the issues yang diisukan. So kita jawab, isu sanad kena rujuk kitab tasawuf kerana sanad tarekat. Isu sanad qiraat kena rujuk kitab qiraat. Isu sanad ilmu fiqh rujuk dalam kitab mustalah fiqhiyah, mustalah al-fiqhi. Maka Syekh Nazim memiliki silsilah sanad tarekat Naqsyabandiyah yang ma'ruf. Ma'ruf tu apa? Yang ada dalam semua cawangan tarekat Naqsyabandiyah ada. Iaitu daripada yang boleh dilihat di sini dari nombor 1 sampai 40 kan? Iaitu melalui jalur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kita tak menafikan jalur Sayyidina Ali pun ada dan disebut dalam buku yang lain. Cuma lebih dikenalkan dengan yang ini kerana memang tarekat Naqsyabandiyah Aliyah secara umumnya, bukan Syekh Nazim sahaja, termasuk Syekh Amin Al-Kurdi Al-Azhari, sahibul kitab Tanwirul Qulub, juga menyebutkan yang ini.
kerana nak tabaruk dengan ini yang dipanggil sebagai silsilah zahabiyah, golden chain. Dan jangan ketawa-ketawa, oh ni golden chain macam mana? Kita bahas satu persatu dalam bab ini. Okey, boleh rujuk ni dalam slide tersebut. Okey, isu yang berbangkit, okey, kalau kesahihan dia boleh rujuk dalam buku ni, boleh beli di Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan tentang sanad, ada di situ. Okey, yang mana jalur dia ada 3 jalur dan telah dibahas. Kesahihannya jalur Sayyidina Ali dan lain juga disebut di dalam buku ni, Al-Qawlu Al-Jamil fi Bayani Sawa'is Sabil oleh Syekh Ahmad Shah Waliullah Ad-Dahlawi. Dia Ustaz Iqbal lagi pakar lah dalam bab ni. Ni dia sebut, memang dia sebut kat sini, ini adalah tidak ada keraguan kesahihannya. Jadi kalau tak ikut jalur Sayyidina Abu Bakar pun, jalur Sayyidina Ali pun sah dan tidak ada yang terputus. Okey, sekarang isu Ja'far Shadiq, Abu Yazid Bustami, lalu Al-Kharqani. Ini dia kata tak bertemu. Ja'far Shadiq meninggal sebelum Abu Yazid Bustami lahir. Abu Yazid meninggal sebelum Al-Kharqani lahir. Saya terus terang, kita boleh rujuk dekat dalam slide tersebut, yang kanan dan yang kiri ini yang tidak disebut dalam sanad. Yang tengah ini dipanggil dengan silsilah Uwaisiyah atau dipanggil dengan Barzakhiyah atau dipanggil juga dengan secara rohani. Kenapa? Kerana ulama tasawuf menerima suhbah melalui jalan rohani atau dikenal dengan istilah yaqadhah, boleh rujuk dalam buku yang ni juga. Okey, yaqadhah, terbitan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Dengan beberapa syarat, dalam ni dia ada sebut syarat-syarat dia, iaitu tidak merubah syariat dan lain-lain, semua tu detail, dan diperakui dengan gurunya yang hidup, yang zahir. Dan bukan hanya itu, dengan beberapa syarat lain, iaitu dia juga ada sanad zahir. Berarti kalau dia ada sanad zahir, tanya Syekh Bahabuddin An-Naqsyabandi, iaitu pendiri tarikat Naqsyabandiyah yang dulu, ini bukan Syekh Nazim, ini yang Syekh Bahabuddin An-Naqsyabandi, silsilah dia sambung tak melalui jalur Sayyidina Abu Bakar? Sambung. Lalu Ja'far Shadiq, Abu Yazid Kharqani ni tak sambung, Ustaz, macam mana? Dia ada jalur yang bersifat jasmani, yang kanan dan yang kiri. Antara Ja'far Shadiq dengan Abu Yazid ada Imam Ali Ridha dan Imam Musa Al-Kazim. Antara Abu Yazid dengan Al-Kharqani iaitu At-Tusi, Abu Yazid Al-Ishki dan juga Syekh Muhammad Al-Maghribi. Itu boleh sambung kat situ. Diperakui ke tidak? Diperakui, boleh rujuk Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, Syekhul Islam atau Mufti, saya tak ingat Mufti ke Syekhul Islam Daulah Uthmaniyah, Ottoman Empire yang terakhir yang kita terkenal, Syekh Zahid Kautsari, guru kepada Syekh Dr. Syekh Muhammad Awamah Al-Muhaddith terkenal. Jadi Syekh Muhammad Awamah datang dengan anaknya Dr. Muhyiddin ke Negeri Sembilan tahun 2016 kalau tak salah, kalau tak 2017. Saya bersama Maulana Abdullah Amir pada waktu itu, kita kenal di Negeri Sembilan, kami di Kelana Resort Seremban, di Teluk Kemang. So saya bertanya tentang isu Rabithah, bukan Rabithah, isu istighasah. Benda-benda simple, istighasah ni benda simple yang dah selesai. Ulama dulu dah selesaikan, tapi orang tak terima lah sampai hari ini. So saya tanya soalan tu je. Syekh jawab, kau rujuk karangan kitab guru aku, iaitu Syekh Zahid Kautsari. Setahu saya lah, itu guru dia. Kalau dia sebut macam tu, saya ambil apa zahir lafaznya, kitab Irghamul Murid. Ini kitab dia yang ada gambar tu, Irghamul Murid. Yang tak percaya boleh download kitab tersebut. So Syekh Zahid Kautsari menukilkan kat sini, bila dia bahas sanad tarikat Naqsyabandiyah secara umumnya, dia ada sebut tentang iaitu Ja'far Shadiq dan Abu Yazid Al-Bustami, pertemuan secara rohani. Dia dah bahas. Lalu dia bahas wa amma min jihatil jismani, kalau jalur melalui jismani, faqad dzakara fi tibyanil wasail, telah disebutkan dia, atau faqad dzukira fi tibyanil wasail, faqad dzukira fi tibyanil wasail, jadi telah disebutkan dalam kitab Tibyanil Wasail. Ini nama kitab mazala makhtutan, dalam bentuk makhtut. Saya dah rujuk manuskrip dia, saya dah download lah, tapi kena takik 3 jilid tebal, 1000 page manuskrip. So saya berazam lah satu saat sebelum saya meninggal kena tahqiq kitab ni, berazam annahu akhadha anil imam Ali Ridha an walidihi al-imam Musa Kadzim an walidihi al-imam Ja'far As-Shadiq. Berarti Ali Ridha, Musa Kadzim, lalu Ja'far Shadiq. Ini jadi pertemuan antara Abu Yazid Al-Bustami dengan Ja'far As-Shadiq. Ini okey. Lalu di bawah tu, wa dzakara al-imam Rashiduddin Abdul Hasan Ali Al-Qarshi fi mu'jamihi akhadha sayyidi Abu Yazid Al-Bustami an Muhammad bin Faris Al-Balkhi. Ini jalur yang lain sampai kepada iaitu ila akhirih, sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan ila akhirih.
Lalu macam mana dari Kharqani kepada Abu Yazid Bustami? Lalu wa amma Abul Hasan fahuwa al-arif rabbani Abul Hasan al-Kharqani ila akhir ila anqal kama akhbara haitsu kana yulazimu marqada Abil Yazid al-Bustami wa yatalaqqa min ruhaniyatihi al-uluma wal ma'arifa al-ilahiyah. Ini disebut bahawa Al-Kharqani memang selalu duduk di maqam Abu Yazid Al-Bustami dan akhirnya bertalaki secara rohani ilmu dan ma'arif al-ilahiyah di kuburan dia, iaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami, hatta sara ma'muran bi irsyadil khalifah wa nasyarat tariqah bi isyaratin ruhaniyah. Jadi jangan cakap tak ada, ni ada bahas dalam kitab ni, kitab Irghamul Murid. Ila anqal, bagi yang faham bahasa Arab boleh faham, bagi yang tak faham saya jelaskan bahawa ini menjelaskan hubungan rohani antara Kharqani dengan Abu Yazid Al-Bustami. Dilanjutkan, ada tak silsilah jismani, jisim dia, jasadi tu ada tak? Ada. Wa amma jihatil jismani fa'ad Abil Muzaffar At-Tusi anil Khawajah Abi Yazid Al-Ishqi anil Khawajah Muhammad Al-Maghribi an Sultanil Arifin Abi Yazid Al-Bustami. Maksud dia apa? Iaitu Al-Kharqani mengambil daripada At-Tusi, mengambil daripada Ishqi, mengambil daripada Al-Maghribi, daripada Abu Yazid Al-Bustami. Berarti silsilah jismani juga ada. Apabila ditemukan dua-dua, maka sahih sohbah tersebut, tak ada masalah. Okey? Dan dia bukan mendatangkan benda yang haram jadi halal, benda yang wajib menjadi tak wajib, tidak. Dia adalah sohbah perkara yang bersifat adab dan akhlak. Okey. Lalu boleh ke Ustaz? Ya qadha ni boleh ke tak boleh? Ini adalah penerangan panjang oleh Al-Imam Syekh Zahid Al-Kausari di dalam, dia nukil daripada maqasid dan lain-lain, boleh rujuk dan boleh buka dalam ni, dan disebut oleh, saya ambil yang pendek senang. Qala Ar-Razi fi tafsirihi, Fakhruddin Ar-Razi berkata dalam tafsirnya, innal arwah al-bashariyah al-khaliyah an alaik al-jismaniyah al-mushtaqah ila al-ittisal bil alami al-ulwi ba'da khurujihim min zulmatil ajsadi tadhhabu ila alamil malaikah wa manazilil quds wa yadhharu minha atharun fi ahwali hadzal alam fahiya mudabbirat amran alaysa al-insan qad yara. Alaysa tidakkah seorang manusia kadang-kadang qad yara ustadahu, ustaz dia fil manami, dalam keadaan tidur, wa yas'aluhu, dia bertanya an mushkilatin, tentang satu kemusykilan, fayurshiduhu ilaiha, akhirnya guru dia tu mengajarkan dia dalam mimpi. Ini yang dikisahkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh. Diriwayatkan ada banyak orang setelah kewafatan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah belajar kitab Faraid dengan Ibn Taymiyah dalam mimpi. How do you explain that? Ini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang sebut. So kita tak kata kalau macam tu Ustaz, sekarang ni kita ngakulah saya bertemu Rasul, bawa tarikat baru. Tunggu dulu, dia fulan ni belajar tarikat ni jauh mana? Alim ke tak alim ilmu zahir dia? Lalu di guru dia secara jasadi ada tak? Cukup tak syarat dia? Ada tak ulama tasawuf di zamannya mengakui kealiman fulan tersebut? Banyak syarat-syarat dia. Itulah kenapa kita ada enactment tarikat tasawuf di Negeri Sembilan. Ada Jilsatul Sufiah, iaitu Dr. Jahid Siddiq sendiri termasuk ahlinya, menilai kalau ini tak layak ditolak, kalau ini betul disahihkan. Dan kita kena tahu, kalau isu tarikat Naqsyabandiyah Aliyah atau Naqsyabandi secara keseluruhan disesatkan kerana isu sanad ini, yang mana ini bukan sekarang, ini zaman dulu Syekh Abu Yazid Bustami. Bagaimana dengan tarikat Ahmadiyah yang ada di Negeri Sembilan atau di seluruh tanah Melayu atau hatta Mekah Al-Mukarramah? Syekh Muhammad Ali Al-Maliki bertariqah Ahmadiyah Idrisiyah. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, tarikat Ahmadiyah silsilah dia dari Ahmad bin Idris terus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya qadatan dipanggil dengan ijtima' suri. Kenapa tarikat Naqsyabandiyah Aliyah diserang, dikutuk, dikata sesat? Yang lain, kita belum ada keputusan. Al-aslu bara'atul zimmah. Ada kawan saya, dia kata aslu bara'atul zimmah, tarikat-tarikat lain belum dia ada, tak apa. Yang ni tak boleh sebab dah ada fatwa. Ni kita betulkan balik fatwa. Kalau salah kita kena betulkan, ikut manhaj ilmu. Betul ke Fakhruddin Ar-Razi kata macam tu? Ini yang dinukilkan oleh Syekh Zahid Al-Kausari dalam kitab Matalibul Aliyah. Saya tak nak baca panjang, waktu dah nak habis dah. Baru satu kes. Okey, Nabi Khidir, ini juga dibincangkan
Ada yang kata ni dah mula ngaku Nabi Khidir lah. Apa bukan ngaku Nabi Khidir, ngaku bertemu Nabi Khidir. Jadi ada satu tesis betul di UKM tahun 2020, dia menyebutkan, dia mengkritik sanad ini kerana ada Nabi Khidir yang dia nukil dari tesis Lutfi Makhasin dari Indonesia. Tesis tersebut di Australia or something, saya tak remember. Jadi kononnya dipertikai kerana ada Nabi Khidir antara Abdul Khaliq Al-Hujdawani dengan Al-Hamdani. Pertama kita nyatakan Hamdani dan Abdul Khaliq Al-Hujdawani dua-duanya hidup bertemu, muttasil. Akan tapi kenapa disebut Nabi Khidir alaihissalam? Kita boleh rujuk Prof. Naqib Al-Attas, dia menjelaskan dalam buku dia Some Aspect of Sufism, memang ada yang menyebutkan tentang Nabi Khidir. Itu pertama. Yang kedua, dalam kitab Rasyahati Ainil Hayat Al-Kashifi juga ada. Al-Mawahib Sarmadiyah juga disebutkan Imam Kurdi, Sahibul Amin Kurdi, Syekh Amin Kurdi Azhar, Universiti Al-Azhar Syarif. Dan disebut juga dalam kitab, ada satu lagi kitab saya tak tulis di sini kalau tak salah, saya lupa nama dia, tapi ada satu lagi kitab, saya lupa, nantilah insyaAllah keluar nanti kitab dia. So di sini disebutkan ada sumber yang menyatakan pertemuan tersebut. Contohnya di dalam kitab Al-Khashifi atau Rasyahati Ainil Hayat, walidha qila innal Khidra alaihissalam, ini syaikhuhu fi ta'lim wa talqin wa khawajah Yusuf syaikhuhu fi suhbah. Ini iaitu Khidir adalah guru dia dalam taklim dan talqin, Khawajah Yusuf adalah gurunya dalam suhbah. Jadi it's not discussion. Kalau hidup ke tidak Nabi Khidir, itu perbahasan yang dah habis. Paling tidak we have to agree to disagree, minimum. Lalu yang ketiga, isu surat Mufti Dagestan dan ada dakwaan kelompok Ahbash atau pengikut Syekh Abdullah Al-Harari daripada Lubnan, asal dia dari Harar, Ethiopia. So ini juga disebut oleh sebuah tesis dari UKM yang mengkritik kerana Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani, guru kepada Syekh Nazim, bukan seorang syekh tarekat yang benar. Isu kedua adalah silsilah Naqsybandi tarekat Syekh Nazim adalah palsu dan tidak boleh dipercayai. Dan yang ketiga, silsilah tarekat Syekh Nazim terputus rantai sanadnya kepada Naqsybandi yang asli. Kalau terputus, saya rasa dah selesai tadi, kan? Itu dah selesai. Kalau nak kata palsu pun sepatutnya dah selesai. Semua pengiktirafan dah ada. Kalau bukan seorang syekh tarekat yang benar pun sepatutnya dah selesai. Jadi bila kita rujuk, tidak ditemui sebarang kenyataan hujah pengkaji berkenaan bantahan yang datang daripada kumpulan ini dalam isu terputusnya sanad tarekat Syekh Nazim. Saya tak jumpa. Hanya dinyatakan sinarai berapa ahli kumpulan Ahbash yang mengkritik Syekh Nazim dan bukan tarekat ini. Okay. So kita boleh rujuk dalam surat ini. So kita kena kritik surat ini dari sisi apa? Pertama, surat Mufti Dagestan ini dinyatakan oleh pengaji tanpa disokong dengan sebarang penjelasan dan hujah. Yang kedua, Syekh Abdullah Faiz tidak dibesarkan di Dagestan. Semenjak kecil dia sudah keluar dari Dagestan dan menetap di Turki sebelum berpindah pula ke Damaskus. So macam mana kita nak kata dia sesat? Ahwal dia sesat. Macam mana Mufti Dagestan mengatakan bahawa Syekh Abdullah Faiz Dagestani ini sesat dengan membawa ajaran yang tak betul, walhal dia dari kecil dah keluar daripada Dagestan, tinggal di Turki sebelum pindah ke Damaskus. Guru kepada Syekh Abdullah Faiz Dagestani iaitu Syekh Syarafuddin Ad-Dagestani meninggal 1936, yang turut disesatkan oleh Mufti Dagestan dalam surat ini, maksud saya adalah ulama yang dihormati. Bahkan menurut riwayat dia dihormati oleh Sultan Abdul Hamid dan Said Nursi. Said Nursi kita accept atau not? So kalau Said Nursi kita boleh terima, kenapa double standard? Lalu pertemuan dan sohbah suluk bimbingan guru yang diperoleh oleh Syekh Syarifuddin sampai ke atas tak dapat ditolak. Sebab apa? Banyak bukti. Beliau mengambil tarikat oleh Syekh Abu Muhammad Al-Madani, yang mengambil dari Syekh Abu Ahmad As-Sahuri, yang ambil dari Syekh Jamaluddin Al-Humuki Al-Husaini, yang mengambil daripada Syekh Muhammad Afandi Al-Yaraghi. Ini. Dan banyak dalam buku kajian yang luar pun banyak tentang perkara ini. Okay, kalau kita teliti, rupanya kritik ini datang daripada sumber Abdullah Harari, Syekh Abdullah Al-Harari. Apa Syekh Abdullah Harari sebut dalam kitab Tahzir Syariah Al-Wajid ke atas ni? Wa mimma yajibu at-tahdhiru minhu kitabu Abdullah Ad-Dagestani al-musamma bil wasiyah wa hadha ar-rajul Dagestaniul asli wal mansha dzakara li Syekh Muhammad Zahid An-Naqsyabandi annahu laysa sunniyan wa annahu kharaja min biladihi wa da'a annahu sunniyun naqsyabandi tariqah wa huwa maqtu'un laysa mausulan. Jadi menurut kenyataan Syekh Abdullah Harari, guru dia atau sumber yang menyatakan Syekh Abdullah Faiz Dagestani ini sesat adalah seorang syekh bernama Muhammad Zahid An-Naqsyabandi. Saya buat research, tak jumpalah lagi siapa Syekh Muhammad Zahid An-Naqsyabandi. So apa?
pendiri gerakan Ahbash iaitu Syekh Abdullah Harari rahimahullah, meninggal tahun 2008, ada menyebutkan kenyataan seorang tokoh yang bernama Syekh Muhammad Zahid An-Naqsyabandi bahawa Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani bukan seorang Sunni. Beliau keluar dari negaranya dan mendakwa dirinya Sunni bertarikat Naqsyabandi, walhal terputus sanadnya. Dakwaan ini telah dijawab oleh Syekh Muhammad Mu'taz As-Subaini, sejarawan Syam, sebagai suatu yang direka-reka dan palsu. Syekh Muhammad Zahid yang disebutkan itu individu yang diragukan kewujudannya dan tidak dikenali sama sekali. Kalau betul saya nak tahu siapa dan sumber dia mana. Siapa Syekh Muhammad Zahid An-Naqsyabandi? Yang mana Zahid apa? Zahid Kautsari ke? Kan contoh dia, kita kena ada bukti. Nah, ini boleh rujuk dalam satu makalah yang ditulis oleh Dr. Jibril Fuad Haddad. Okay, analisis kritik terhadap pihak yang didakwa ini, pihak Ahbash tadi. Pertama, kita kena faham pertikaian antara Syekh Abdullah Harari dengan Syekh Abdullah Faiz Dagestani ataupun Syekh Nazim ini adalah pertikaian orang yang hidup sezaman. Kaedah Imam Zahabi sebut kalamul aqran yutwa wala yurwa. Jadi orang yang hidup sezaman ni bergaduh ni biasa. Dua saling kompetitif. So kadang-kadang dia tak tak betul, tak telus. Oleh sebab itu kita tidak meriwayatkan. Silsilah dia dah dibuktikan oleh fakta sejarah, bukti-bukti yang banyak, boleh rujuk di dalam Jatman misalnya. Jamiah Turuq Sufiyah, Jilsah Turuq Sufiyah Negeri Sembilan, tesis PhD Al-Ghaznawi Al-Kubaiti. Ghaznawi ini dari Syam, dia tahu exactly dan dia mengiktiraf silsilah tersebut. Itu. Lalu isu selanjutnya yang dibangkitkan, yang paling banyak disebut adalah tentang pantheism, hulul. Hulul dan pantheism ni apa? Adalah nak kata bahawa alam ini Tuhan, Tuhan ini alam. Itu pantheism. Kerana golongan Yunani, diorang percaya bahawa Mother Nature, this nature is God. Itu menurut mereka Yunani. Sebab itu dipanggil pantheism. Tapi ahli sunnah, of course kita tolak. Siapa kata macam tu? Lalu dituduh pula Syekh Nazim berakidah seperti itu. Contohnya dalam tesis ini, contoh dia menilai kerana penggunaan lafaz unity, dia terjemahkan unity itu sebagai kesatuan. Bila kita sebut unity, kesatuan, berarti kesatuan kita dengan Tuhan. So Syekh Nazim ini hulul pantheism. Saya ni pening kepala lah dalam bahas bab ni, terus terang. Jadi akhirnya dia sebut ini dan pantheism ila akhirih, insyaAllah kita syarahkan. Pertama, saya kata dia salah terjemah, dia buat andaian sendiri dan tidak melakukan kajian yang menyeluruh. Sepatutnya any statement you find, we have to tabayun, correct or not? Bila benda tu tak sure, kita kena tabayun. Ni metodologi research. Jabatan Ulti Negeri Sembilan ada di Seremban. Kalau UKM tu Bangi, kalau naik kereta tu tak sampai 2 jam lah, 1 jam pun tak sampai. Kenapa tabayun tak buat? Tanya makna dia. Ada tak interview, any observation or interview tokoh-tokoh atau murid-murid langsung kepada Syekh Nazim? Betul ke Syekh Nazim maksudkan unity sebagai satunya Tuhan dengan makhluk? Ada tak? Tesis tu dah tersebar dalam online. Kalau kita baca tak jumpa pun any dialogue, any interview untuk memberi makna. Bahkan dalam tesis tu yang saya sedikit terkilan dan saya dah tulis dari dalam jurnal, makna unity dengan makna kesatuan dia ambil dari kamus Oxford online, yang saya tak tahu Oxford atau tidak. Online. Kalau saya rujuk dalam kamus Oxford yang 20 volumes, the meaning is different. Dan saya dah sebut dalam satu artikel. You can rujuk dalam tu. So unity. Sampai dia mendakwa bahawa kononnya Syekh Nazim mengatakan Allah berada di dalam batu-batu. Padahal kalau kita rujuk dalam sumber yang dia nukil, apa sebut dia? Where is the Lord? How can you say that He is in the stones, the mountains and the trees? Allah Almighty is one, and what is His position? Tu tak boleh tanya tu. Therefore we must keep ma'al ilmil adab. We must keep adab, respect with ilm and knowledge. Ni. So kalau kita rujuk kat sini, bukan dia nak kata Allah ada dalam batu. Means how can you say? How can you say? Ini pertanyaan. Macam mana you boleh cakap Tuhan ada dalam batu? Ini. So saya tak tahu, Allah, I cannot comment, but ada dekat dalam journal, you can rujuk. Jadi penggunaan istilah unity untuk menterjemahkan lafaz tauhid sebenarnya bukanlah hanya digunakan pakai Syekh Nazim sahaja, ia digunakan oleh pengkaji-pengkaji lain yang pakar dalam bidang akidah dan tasawuf. So you have to understand, pertama sekali, unity ni macam mana? Unity ini makna dia tauhid. Bila kita sebut unity dalam pengajian Islam, contoh dia Fiz Ghazi dalam buku ni, Prof Naqib Al-Atas, Ali Hasan Al-Kabir, dan ada banyak lagi yang saya sebut dalam tesis. Saya contohkan ini, pengkaji apa? Sorry, saya tak sebut, tak mungkin.
Pengkaji seharusnya merujuk kata-kata Syekh Nazim sendiri, maksud dia tabayyun, direct, kerana buku mungkin ada distortion, mungkin ada editing, so mungkin ada perubahan yang mana kita tahu, kita dah bahas bahawa apabila kita menukil dari kalam seseorang tulis, we have to verify with the owner of that words. Ini dia buat tak? Dia tak buat, sehingga dia tak faham makna unity, tafsir sendiri. Padahal dalam tempat lain ada yang tertulis that is the station of unity, quote and quote, maqamut tauhid. Maksudnya unity is maqamut tauhid. Okay. Dalam pernyataan ini jelas beliau menterjemahkan tauhid dengan unity, bukan dengan makna kesatuan. Apa yang ingin ditekankan di sini adalah keharusan penggunaan istilah unity itu dengan erti tauhid, bukan kesatuan dengan makna pantheism seperti yang dituduh pengkaji. Bahkan ia adalah istilah yang digunakan oleh ilmuwan bahasa Inggeris dengan makna tauhid, iaitu esa. Justru ia boleh dikategorikan sebagai al-istilah al-urfi al-khas. Al-istilah al-urfi al-khas. Okey, dalam pakar dalam bidangnya. Okay. Contoh lain, boleh ke guna unity oceans? Ini salah satu yang dipertikaikan dalam fatwa tahun 2000 adalah tuduhan wahdatul wujud datang daripada perkataan unity oceans. The word is unity ocean, literally lautan tauhid kalau kita terjemahkan. Dalam orang yang menuduh wahdatul wujud, dia kata lautan kesatuan, akhirnya tuduh wahdatul wujud, lautan kesatuan wahdatul wujud, padahal bukan. Lautan tauhid tak jadi wahdatul wujud. Nampak ni? So ini digunakan oleh siapa? Imam Junaid. Tajri alaihi tasarifuhu tadbirihi fi majra ahkami qudratihi fi lujaji bihari tauhidihi bil fana'i an nafsihi an da'watil haqqi lahu wa an istijabatihi lahu bihaqaiqi wujudi wahdaniyatihi fi haqiqati qurbihi. Cuba. The existence of Muhammad, peace be upon him, in the divine presence is an aspect of unity. Everything in the divine presence is eternal and real, so his existence pertains to that realm of absolute existence. There is no partition in that realm, the realm where all existence engulfed in unity oceans, united in the reality of divine existence. Ini bukan bersatu dengan Tuhan. Ini adalah dengan makna masuk tenggelam di dalam bihari tauhid, tenggelam di dalam mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil dengan maqam fana. So, okey, betul ke Ustaz? Okey, kita rujuk kepada seorang murid yang juga ilmuwan, iaitu Syekh Jibril Fadhadat. Apa dia kata? Dia nukil terus daripada Syekh Nazim yang dia mengatakan those that claim oneness of being with absolute being, al-wujud al-mutlaq, are only trying to affirm their own existence together with absolute existence, and this is syirk, partnership with Allah Subhanahu wa taala. Ini, okey? Dan disebut oleh Imam Suyuti. Macam mana dengan kalimat ittihad? Ini disyarahkan. Imam Suyuti kata depends, dia tergantung. Kalau digunakan dengan makna bercantum, salahlah dia, sesatlah dia, boleh jatuh kufur. Tapi kalau ittihad dengan makna iaitu yang dimaksud tenggelam dalam mengesakan Allah SWT, fana, itu tak ada masalah. Ini yang disebut dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Boleh bujuk terjemahan dia. Okay. Kalau i'tiqad dia hulul, kufur lah. Kalau maksud dia tenggelam dalam keesaan, tak ada masalah. Ini adalah isyarat dan rumus yang ada di kalangan ulama sufi. Okey, Ustaz, mungkin dia maksudkan hulul, Ustaz. Kita tak tanya, kita tak tahu, tak boleh kata. Kalau orang dituduh, kena bawa pergi mahkamah, hakim tanya. Hakim tanya, lawyer tanya, baru boleh korek hati dia. Ini tidak ada langsung macam tu. Oh, ni hulul, ni hulul. Boleh tak macam tu? Tak boleh. So apa bukti dia? Dalam sebuah rakaman televisyen, dia ditanya dan dia menyatakan bahawa tidak ada hulul di dalam Islam. The word yang guna hulul, berarti ini jelas menafikan hulul. Syekh Nazim menolak hulul. Okey. Dakwaan wahdatul wujud, ini boleh baca maqam fi tauhid, ni dah saya jelaskan panjang, boleh rujuk kerana waktu dah tak cukup. Dr. Yusri Mazlan lagi banyak syarahan yang dia nak syarahkan. Imam Syekh Zarruq ni dalam artikel Afkar Universiti Malaya jelas dalam bab ini. Kerana apa? Kerana dulu waktu diterbitkan oleh Al-Hikmah UKM, dia kata tak cukup indeks. So terbit dengan Scopus tak cukup indeks ke? Itu saya tak tahu lagi kalau tak cukup indeks. Kita nak terbit mana lagi nanti insya-Allah untuk jawab. So ada banyak lagi beberapa artikel yang akan terbit ikut waktu, sebab tak boleh semua setahun semua terbit. Nanti terlebih KPI. So kita kena ikut tahun-tahun berikutnya, kita akan terbitkan setiap satu jawapan terhadap isu-isu yang menjadi syubhat. Lalu isu amalan bersuluk diberi 6 kuasa luar biasa, termasuk boleh nampak Lauh Mahfuz.
Jadi salah satu isu iaitu ketika perdebatan, iaitu guru kita Ustaz Engku yang ada di Perlis berapa bulan yang lepas. Jadi salah satu dia seclusion dianggap sebagai pertapa dan lain-lain. So ini slide yang digunakan dan dia mengatakan bahawa ini bukti Syekh Nazim sesat, salah satu bukti Syekh Nazim sesat, dan dimasukkan juga dalam poster baru-baru ini yang keluar, dan orang yang tak baca, tak rujuk sumber asal, dia akan macam make it, apa kita panggil, take thing for granted, tasahul dalam menyesatkan. Ini bahaya. So kita kena faham, pertama, bila dia rujuk kat sini, for a standard level person it is impossible to get in touch with heavenly beings. They must do seclusion to take spiritual powers to be in control of their physical bodies. Lepas tu dia sebut yang ini 6 jenis kuasa yang akan dapatkan, yang dituduh perkara tersebut. Kalau kita rujuk, sebenarnya dia potong ibarat. Jadi dia membahas tentang concerning seclusion. Seclusion tu suluk, and depending on Allah for our provisions. So no one can be Allah except Allah. Dia dah nafikan. Hanya Allah SWT Tuhan yang Maha Esa. He is the only one. Those who are making i'tikaf seclusion may be here and there for zikir also. I was with Syekh Madinah Khalwat and bla bla bla. Lepas tu dia sebut tentang all prophets did seclusion. Nabi Muhammad SAW pergi ke Gua Hira. Seperti kita tahu dalam kitab-kitab tasawuf. After that, they were able to reach to meet the archangel Jibril. Dan barulah mendapat pengalaman rohani seperti bertemu Jibril. Ini bagi kes, iaitu siapa? Bagi kes, iaitu para anbiya. Dan para awliya tidak seperti itu. Intinya, seclusion ini adalah latihan rohani. Ini kita kena faham. Dia adalah latihan rohani agar supaya kita dapat mengawal roh kita daripada penjara jasad. Penjara jasad. Maksud dia apa? Jasad ni kan banyak syahwat, banyak nafsu. Nak suka banyak tidur, nak suka banyak makan, nak apa. Ini adalah salah satu praktis untuk kita kontrol jasad kita dan kuatkan rohani kita. Itu maksud dia. Apakah mesti mendapat power? Tak. Kalau kita rujuk kataan ke atas tu, okey, dia sebut kat sini, now I have witnessed that your murid is absolute in control of his ego. You may give him his power. You may. Nak tanya you may tu maksud dia apa? You boleh kan? Boleh. Bukan you mesti. Tapi dalam perdebatan tersebut saya tengok sekilas lah. You must, dia kata. You mesti akan dapat. How can you change the meaning dari you may menjadi you must? Mesti akan dapat. Buat ni mesti akan dapat power. Tidak. Maksud sebenar suluk ini nak kawal diri jasad. Itu maksud sebenar suluk. Boleh faham? Maksud dia adalah untuk mengawal jasad, syahwat badan. Ini boleh rujuk dalam perbahasan yang telah saya tulis. Boleh lihat Lauh Mahfuz, ini jelas sesat. Tunggu. Masalah lihat Lauh Mahfuz itu adalah anugerah Allah, dan ini khilaf min babil karamah. Ada di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Walaupun khilaf, kita iktibar khilaf hatta yaqadha khilaf. Contoh dia apa? Syekh Zaid Kausari menukilkan. Ini dipanjang disebut. Aqulu huna qarinah ala kauniha litartibi li anna fi sadad at-tawassul bil masyaikh al-mu'annanah al-murattabah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati syekh hafizahullah wal muradu bi ilmi al-lawh wal qalami al-ma'lumat allati katabaha al-qalamu fi al-lawh bi amrillah ta'ala aw awliya'i wal awliya'u yattali'una alaihi biiznillah kama dhahaba ilaihi hujjatul Islam al-Ghazali wa Syekh Akbar Ibn al-Arabi wal Arif al-Jili wal Imam Sya'rani wal Arif al-Nabulusi wal Muhaqqiq al-Hamawi wa ghairuhum minal muhaqqiqina khilafan li ba'd al-ulama fi wuqu'ihi wa qad nuqila an Ali bin Abi Thalib ila akhirih. Jadi kita boleh ambil tu pendek je. Jadi menurut ni Syekh Zahid Al-Kautsari, Syekh Zahid Al-Kautsari dia kata apa? Para awliya melihat Lauh Mahfuz dengan izin Allah, dan pendapat ini yang dipilih oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali, Imam Syekhul Akbar Ibn al-Arabi, Al-Arif Al-Jili. Ini bukan saya kata ni. Syekh Zaid Al-Kautsari menisbahkan Al-Arif pada Al-Jili, wal Imam Sya'rani, wal Arif An-Nabulusi, dan juga Muhaqqiq Al-Hamawi, pengarang kitab Ghamzu Uyunil Basair, kitab fiqh tu dalam mazhab Hanafi. Ini dia Al-Hamawi nama dia. Saya banyak rujuk waktu buat thesis master degree. Wa ghairuhu minal muhaqqiqin khilafan, berbeza dengan sebahagian ulama dalam hal ini. Lalu dia bagi hujah dia. So macam mana tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sesatkan benda khilaf ke? Nak sesatkan benda khilaf ke? Dan dia bukannya kata dia yang tengok Lauh Mahfuz. Dia menceritakan beberapa ulama para awliya. Ni Syekh Zaid Kausari sebut. Ini.
Dan ada apa? Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, tarekat Muktabarah di Negeri Sembilan. Abul Hasan Asy-Syadzili atla'ani Allahu 'ala al-lauhil mahfuz. Jadi Allah telah mengitilakkan kepadaku terhadap Lauh Mahfuz dalam kitab Irghamul Murid, dinukil oleh Syekh Zahid Kausari daripada Al-Kawakib Az-Zahirah. Ni. Dan dia explanation tu kita boleh rujuk dalam, setelah itu dia bahas tentang karamah dan lain-lain dalam muka surat 32 dan boleh rujuk insya-Allah. Terakhir, waktu dah pendek ni, saya laju sikit. Isu surat Syekh Murtada rahimahullah. Sahih Musamahah Datuk Mufti Syekh Murtada. Ni tak pernah ada jawapan sampai sekarang, tak jawab. Oh, Ustaz Aiman tak ada jawab ni. Bukan macam tu. Kita menghormati menghormati almarhum, menghormati keluarga almarhum, dan juga saya ikut apa yang disuruh oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, titik. Suruh cakap, cakap. Tak cakap, tak cakap. Hari ini saya diizinkan, boleh cakap. So saya cakap. Ni nak kabarkan ni. Surat ini pertama, dia bukan fatwa, bahkan tidak terdapat dalam rekod Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan sama sekali. Tak pernah melalui mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan. Itu kita kena faham pertama. Ini berlaku tahun 2007. Okay. Sumber daripada anak dia masih hidup, boleh tanya terus kepada anaknya direct. Iaitu ketika tahun 2007 diziarahi oleh beberapa murid Syekh Abdullah Harari atau kelompok Ahbash. Tahun 2007. Lalu ditulislah surat ini. Lalu apakah betul ini pendapat Syekh Murtada? Ini itikad dia, tarekat ni sesat. Kita kena tunggu dia tengok. Syekh Murtada setelah menulis surat ini dah tabayun dengan Syekh Hasan Shinawi, Ketua Masyikhah Turuq Sufiyah Al-Azhar, dan ini daripada beliau sendiri. Cerita kat saya tahun 2013 ketika jumpa beliau. Dan Syekh Hasan Shinawi sendiri membersihkan tarekat ini. Atas alasan itu pada tahun 2014 menurut anak beliau, Syekh di dalam salah satu ceramah dia di Pondok Rasah menarik kembali dan merasa penyesalan penulisan surat ini. Okey, itu kena faham. Okey, kalau kita lihat betul ke pendapat Syekh mungkin kaul qadim kaul jadid? Bukan. Basically almarhum Syekh Murtada bagi saya, menurut penilaian saya, dia mungkin tersalah kerana mendapat desakan pada waktu itu. Dan memang modus operandi golongan Ahbash di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana, kalau jumpa Syekh dia akan cuba untuk sesatkan seorang, dia bawa dan dia minta takris, minta tulis, seperti yang terjadi dalam surat Mufti Dagestan tadi. Buktinya di dalam surat ini ada fakta yang menyalahi pegangan tarekat Ahmadiyah Idrisiyah ataupun Syekh Murtada sendiri. Apakah isu dia? Iaitu isu keawalan Nur Muhammad. Disebutkan dalam. Jom kita lihat, tengok. Padahal perbahasan Nur Muhammad dah selesai di Munaqashah Sufi tahun 2004 dalam buku ni. Kan ada artikel. Kalau tuan-tuan nak tahu kenapa tarekat Naqsyabandiyah Aliyah ni disesatkan tahun 2000, isu yang dibangkitkan itu ada dalam buku ni. Maksud dalam buku ni apa? Ni kalau kita buka dalam rujukan ke awal tu, dia punya apa sahaja perbincangan yang dibahas. Tuduhan martabat 7, tarekat Naqsyabandi, Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, wasilah dan tawasul dalam tarekat tasawuf. Itu salah satu isu yang dibahas pada tahun 2000. Maka ketika kita lihat rujuk ni, DNA, saya panggil DNA Ahbash ada dalam surat ini. Pertama, 10 minit lama lah lagi. Terima kasih, 10 minit. Okey, pertama, permulaan dia sebut nama ulama sufi yang menjadi pegangan. Dia sebut dekat sini Sayyidina Al-Junaid. Itu tak ada masalah, kita sepakat. Ahmad Ar-Rifai, okey, tarekat Ahbash adalah tarekat Rifaiyah. Mereka mengklaim ikut tarekat Rifaiyah. Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Murtada tak tulis langsung ke Syekh Ahmad bin Idris. Ini. Dan tiba-tiba kat Malaysia yang jarang ada tarekat Ahmadiyah, tarekat Ahmad Rifai atau tarekat Rifaiyah keluar dalam surat ni. Ini disebut kat awal tu. Saya kuningkan kat situ. DNA kedua, dekat sini jelas menolak Nur Muhammad. Ka qaulihim bi awwaliyatin nuril Muhammadi. Perkara yang disesatkan. Ini. So Syekh Murtada sesatkan keawalan Nur Muhammad. Anda tak boleh imagine. C, DNA yang ketiga, menyatakan kitab Al-Fuyudat Rabbaniyah dan Al-Ghuniyah bukan karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ini kami dah rujuk dan tanya beberapa murid langsung dan juga Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, betul ke Syekh Murtada tolak ni? Tak pernah dengar, tidak pernah diketahui Syekh Murtada berpendapat sedemikian atau mengkaji perkara ini. It's not part of their research. Justru tiga-tiga ini adalah pegangan kelompok Ahbash. Boleh rujuk dalam penulisan Syekh Abdullah Harari rahimahullah. Beliau ulama alim, ya.
di dalam kitab dia At-Tahdhir Asy-Syar'i Al-Wajib. Dalam tu ini adalah salah satu daripada banyak isu, dan 3 ini yang dikedepankan dalam pegangan golongan Ahbash. So sekarang kenapa benda ni terjadi? Basically kena persuade. Bahasa yang saya guna is persuade. That is what I can understand. Dan ini yang saya dapat dari anak beliau. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So pertikaian antara Syekh Abdullah Harari dengan Syekh Nazim Al-Haqqani maupun gurunya Syekh Abdullah Faiz Dastani adalah pertikaian peribadi yang kembali kepada sejarah di Syria. Awal perpindahan Syekh Abdullah Harari lari daripada Mekah pergi pindah ke Damaskus dan dilindungi di Damaskus, termasuk kalau menurut kawan-kawan sahabat dalam tarekat Nasyabandiyah yang dari Syria, termasuk yang melindungi adalah iaitu Syekh Abdullah Faiz Dastani dan Syekh Nazim. Lalu ada sedikit pergolakan di sana yang akhirnya Syekh Abdullah Harari keluar daripada Damaskus, dikeluarkan dari Damaskus dan pergi ke Lebanon. Dan menurut Syekh Muhammad Abdul Huda Yaqubi, iaitu isu takfir dan lain-lain, ulama Syria yang mengeluarkannya daripada Lebanon. Ini cerita dia. Mengeluarkannya daripada Damaskus dan pergi ke Lebanon. Setelah itu mula ada penyerangan terhadap beberapa tokoh ulama-ulama yang ada di Damaskus, termasuk Syekh Ramadan Al-Buti yang kita tahu beliau mengkafirkan Syekh Ramadan Al-Buti di dalam beberapa karya beliau dan lain-lain, insya-Allah. Ini adalah keterangan daripada saya. Mungkin salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.